Buletin Didik 2 Mei bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR tidak akan dilaksanakan sekiranya ada sekolah yang memohon penutupan untuk sementara waktu berikutan cuaca panas melampau. Bagaimanapun, hari persekolahan mungkin diganti mengikut tarikh yang akan ditentukan oleh pengarah pendidikan negeri masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Dasar dan Kurikulum Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim berkata, perkara itu terkandung dalam garis panduan yang telah dikeluarkan Kementerian Pendidikan KPM sebelum ini. Ujarnya lagi, setakat hari pertama persekolahan kembali dibuka hari ini, belum ada laporan diterima dari mana-mana sekolah mengenai masalah berkaitan cuaca panas. Jelasnya, KPM juga tidak menetapkan jangka masa tertentu sekiranya sesebuah sekolah ditutup berikutan isu berkenaan. Sebaliknya, keputusan dibuat mengikut keadaan cuaca semasa sebagaimana laporan harian dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. KPM turut memberi kelonggaran kepada warga sekolah termasuk pelajar dan guru untuk memakai kemeja T sukan setiap hari semasa sesi persekolahan. Sabtu lalu, satu garis panduan dikeluarkan KPM susulan situasi semasa cuaca panas di beberapa lokasi di seluruh negara ketika ini. Menurut pekeliling itu, semua aktiviti luar perlu dihentikan jika status suhu harian bagi cuaca panas berada pada tahap amaran pertama dengan suhu tertinggi melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Manakala sekolah dibenar ditutup sekiranya keadaan cuaca panas berada pada tahap amaran 2 dengan suhu tertinggi melebihi 37 darjah Celsius bagi tempoh sama. Dalam memberi keselesaan kepada para pelajar akibat cuaca panas yang melanda negara ketika ini, pihak pentadbiran Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar Perak membenarkan semua murid untuk memakai baju T-shirt setiap hari. Keputusan tersebut diambil bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan dengan lancar. Menurut guru besarnya Norliza Cik Teh, kebenaran tersebut berkuat kuasa hari ini dan akan ditamatkan sebaik sahaja cuaca kembali normal. Setiap hari kita perlu merujuk kepada aplikasi yang disediakan oleh Met Malaysia untuk tengok suhu tu. Jadi kita perlu tengok di situ dan dia ada fasa dia lah. Kalau fasa di bawah 35 maksudnya dia normal. 35 ke atas baru dia pergi kepada fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. So keadaan tu bergantung kepada keadaan cuaca lah, kita kena sentiasa merujuk. Kalau kata dia dah normal untuk jangka masa, satu jangka masa yang lama, maksudnya kita boleh kembali normal seperti biasa. Tambahnya, pihaknya juga turut sentiasa memberi peringatan kepada murid-murid pada setiap pagi agar sentiasa menjaga pergerakan dan aktiviti. Katanya lagi, ibu bapa juga telah diberi penerangan dan mengingatkan anak-anak mereka untuk membawa air yang secukupnya ke sekolah. Jelasnya, beliau akan turut memantau bekalan air di kantin dan asrama bagi memastikan pelajar tidak mempunyai masalah untuk mendapatkan air. Beliau turut menasihati para penjaga untuk memberi makluman awal kepada guru kelas sekiranya anak mereka tidak sihat untuk hadir ke sekolah. Sementara itu, kesemua pelajar di 104 buah sekolah di Perlis turut diberi kelonggaran memakai baju T sukan yang bersesuaian susulan keadaan cuaca panas ketika ini. Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Osman berkata, guru besar dan pengetua sekolah juga dibenarkan membuat sebarang keputusan yang bersesuaian bagi memberi keselesaan kepada pelajar. Sebagai contoh, jelasnya, pelajar boleh menanggalkan tali leher buat sementara waktu dan menangguhkan sebarang aktiviti di luar bilik darjah bergantung kepada keadaan cuaca ketika ini. Ujarnya, kelonggaran itu diberikan selepas Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis menerima pekeliling dari kementerian untuk membuat keputusan berdasarkan situasi semasa. Pihak pentadbir sekolah juga telah diminta menghubungi ibu bapa untuk menyediakan bekalan air minuman kepada anak-anak mereka untuk dibawa ke sekolah. Selain itu, katanya pihak sekolah turut digalakkan menyediakan air kosong kepada pelajar. Ia bagi memastikan mereka mendapat bekalan air secukupnya bagi mengelakkan badan dehidrasi ketika cuaca panas. Bahana strok haba, seorang lagi kanak-kanak dipercayai menjadi mangsa fenomena cuaca panas melampau itu. Kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun terbabit meninggal dunia kira-kira jam 7 pagi semalam di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Kluang, Johor. Bapa mangsa Syahrul Azmi Muhammad Hekak, 42 tahun berkata, anak kedua daripada 4 beradik itu mengalami simptom seperti demam tidak berpeluh, kekejangan otot, muntah, buang air dan meracau kira-kira 10 malam Ahad lalu.
Pada mulanya, murid sekolah kebangsaan lelaki Bandar Keluang itu termasuk adik lelakinya berusia 9 tahun dan ibu mereka demam biasa dan memakan ubat. Menurut doktor, anaknya mengalami simptom strok haba sehingga buah pinggang terjejas dan radang otak. Beliau berkata anak ketiganya, Aidil Syahrin, 9 tahun, kini stabil dan masih berada di ward. Jenazah anak keduanya dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Bentung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diisytihar sebagai Presiden Agung Persekutuan Pengakap Malaysia PPM. Pengisytiharan itu disempurnakan pemangku Ketua Pengakap Negara merangkap Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Major Jeneral Bersara Profesor Datuk Muhammad Zain Bidin di Pejabat Perdana Menteri. Pengisytiharan itu juga selaras prosedur organisasi dan pindaan POR pindaan 27 Mac 2010 bahagian 2 Seksyen 1 iaitu Perdana Menteri adalah Presiden Agung PPM. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menerima anugerah Bintang Semangat Padi Emas iaitu anugerah tertinggi PPM yang eksklusif diberikan dalam kalangan pemimpin negara. Menurut Datuk Muhammad Zain, pengisytiharan Datuk Seri Anwar sebagai Presiden Agung dilihat dapat meningkatkan imej PPM ke tahap yang lebih tinggi sekaligus memperkukuh peranan gerakan kepengakapan tanah air sebagai organisasi pendidikan tidak formal terbesar di negara ini. Sekurang-kurangnya 400 orang anak orang asli disasar melanjutkan pengajian ke Universiti Awam atau institusi pengajian tinggi swasta tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata ia adalah sasaran terbaru selepas matlamat 300 anak orang asli ke Menara Gading yang ditetapkan sebelum ini berjaya dicapai. Beliau yakin jumlah itu boleh dicapai berdasarkan potensi besar anak-anak orang asli serta pelaksanaan pelbagai program pembangunan kerajaan. Selain itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah turut bercadang memberi sagu hati RM1,000 menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli kepada setiap pelajar yang berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading. Saya lihat potensi yang sangat besar pada orang asli. Kita jangan pernah meremehkan keberadaan orang asli di dalam masyarakat kita di Malaysia. Beliau berucap di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri UMNO Pahang di Laman Sejahtera Sungai Koyan di Kuala Lipis semalam. Selain aspek pendidikan, Datuk Seri Zahid juga memberi jaminan kerajaan akan terus menambah baik kemudahan infrastruktur di perkampungan orang asli. Ia termasuk kemudahan air dan elektrik serta perumahan menerusi peruntukan JAKWA dan KKDW. Persahabatan terasa indah apabila saling ingat mengingati. Bersempena Syawal yang masih diraikan, sekumpulan pelajar sepakat pulang awal ke kampus untuk menyambut Lebaran bersama seorang rakan yang sudah 3 tahun tidak berpeluang menyambutnya bersama keluarga. Kejutan itu dirancang Barisan Pimpinan Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang sepakat membawa kuih muih untuk dinikmati bersama. Pelajar yang diraikan itu ialah Nasir Salim berasal dari Yaman. Meskipun disambut serba ringkas, ia mencipta memori bermakna yang akan dikenang selamanya. To be honest, it's a bit difficult to have Eid away from your family, relatives and hometown. It's difficult, but what makes it easier and like a happier Eid is to find another family here, which is the MPP family and the family here in UNIMAP, which I spent my Eid and Raya with them here in the campus. And to be honest, it was such a great experience. It is sad that I was not with my family, but at least I'm with my family here, and I'm looking forward for the next Eid with them, insyaAllah. Yang di-Pertua YDP MPP UNIMAP Muhammad Alif Zuhaili Syafarin berkata barisan pimpinannya telah menyambut 1 Syawal bersama lebih 100 pelajar lain yang tidak pulang beraya. Mereka kebanyakannya terdiri daripada pelajar antarabangsa serta pelajar dari Sabah dan Sarawak. Suasana sambutannya begitu meriah, lengkap dengan pelbagai juadah raya. Namun begitu, kerana akrabnya hubungan dengan Nasir, mereka menyambutnya sekali lagi.
Pada hari ini yang specialnya, kita datang semula, set ramai-ramai untuk datang semula pada hari ini, bawa kuih raya daripada kampung halaman untuk kita buat surprise dekat rakan-rakan yang tak pulang langsung beraya ke kampung halaman. Rumah dia pun agak jauh kan, dan memang dah berapa tahun dah dia tak balik beraya. So menjadi seorang rakan yang baik, kita meraihkanlah bersama-sama. Sambutan di pagi 1 Syawal lalu turut dihadiri Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan yang juga mantan Timbalan Naib Chancellor UNIMAP. Kami, warga SK Santan, ingin mengucapkan hari ini. Bertemu kembali, gabungan tradisional dan penceritaan atau storytelling menjadi ramuan utama sebuah kumpulan tarian untuk menyerlah di peringkat antarabangsa. Zepo Youngsters berjaya mengharumkan nama Malaysia dengan merangkul tempat pertama dalam pertandingan Summer Jam Showcase di Vietnam baru-baru ini. Bermula dengan 2 rakan sahaja, kini ia dibarisi oleh 30 ahli. Meskipun pernah dipandang remeh, namun ia tidak pernah mematahkan semangat 30 orang anak muda ini untuk meneruskan minat mereka dalam seni tarian. Sejak dari bangku sekolah lagi, Faris Azim dan rakannya sudah tunjuk belang dalam seni tarian. Siapa sangka, kini Faris dan ahli kumpulannya mampu mencipta nama di peringkat antarabangsa sehingga berjaya menempatkan kumpulan mereka di tempat ketiga dalam ASEAN Dance Competition Super 24 di Singapura tahun lalu. Lebih membanggakan, unsur-unsur tradisional turut diselitkan dalam tarian mereka yang menjadikannya unik dan kreatif. Saya sebagai director of the team, saya memang akan study of the competition first lah. See like what should we bring, what should we dance on the stage and stuff. And then because tak pernah ada orang bawa traditional on the stage, so that's why saya fikirlah macam this is a good time for us to bring our traditional piece on the stage. Yeah. Selepas pelbagai rintangan dan cabaran berjaya diharungi, Zepo Youngsters kini lebih yakin untuk tampil di kacamata dunia demi mengharumkan nama Malaysia. Perasaan kita orang terasa bangga sebab dapat represent Malaysia dekat international, and then kita orang dapat menang juga, so dapat harumkan nama Malaysia, and then dapat buka mata orang luar yang Malaysia ni setanding dengan diorang. Bukan kita orang bukan outsider, kita orang memang level dengan diorang lah. Melihat dunia tarian ini boleh pergi jauh, ada juga dalam kalangan mereka yang menjadikan seni tarian ini sebagai kerjaya walaupun dulu hanya sekadar suka-suka. Kita dari sekolah, so masa tu kita tak tahu career kita apa, just macam buat je. As a hobby je that time. Sekarang bila kita orang dah after 5 years, 6 years baru kita orang dah plan betul-betul apa kita target untuk kita punya in dancing lah. Bukan mudah untuk sentiasa mengekalkan momentum dan keakraban kumpulan ini. Namun hubungan mereka yang seperti isi dan kuku adalah pembawa semangat untuk meneruskan kerjaya dan minat dalam industri seni tarian. Bakal membawa nama Malaysia ke San Diego dan Korea tahun ini, harapan Zepo Youngsters untuk rakyat Malaysia terus kekal memberi semangat dan sokongan kepada mereka dalam usaha mengharumkan lagi nama negara tercinta. Hi, we are Zepo Youngsters from Malaysia. Musim kemarau ada berkah limpahan rezeki. Mana tidaknya keadaan air cetek yang berlaku di beberapa kawasan sepanjang Sungai Golok memberi rezeki kepada orang ramai mencari etak. Malah ada yang sanggup datang dari luar daerah seawal pagi bagi mengutip etak untuk dijadikan hidangan. Tinjauan di sepanjang Sungai Golok mendapati orang ramai mula berpusu-pusu ke sungai pada jam 9 pagi dan akan bertambah ramai pada sebelah petang. Lebih menarik, pelbagai kaedah digunakan penduduk mengikut kreativiti masing-masing untuk mencari etak termasuk menggunakan penutup kipas. Atirah Aziz sanggup datang dari Pasir Tumbuh Kota Baru bagi merasai sendiri pengalaman mencari etak sambil mandi-manda. Orang nak mari kutip etak. Lepas tu bila-bila tu mari kela. Banyak etak. Hari ni ustaz ujian jadi tak banyak sangat lah. Kalau macam mari dulu banyak. Sekali boleh tu boleh lah 1 kilo, 2 kilo. Lepas tu balik salah lah. Jadi
tahu sini tempat viral, kita orang marilah nak mari tengok suasana kan. Banyak tak dapat. Banyak. Buat ada masak kek. Tadi terada makan. Sedap. Masak apa sebenarnya? Katak serah. Menurut penduduk Jasni Basri, lubuk etak paling banyak boleh diperolehi sekitar kampung Gual Tok Deh di Rantau Panjang. Katanya dalam tempoh tak sampai 2 jam, dia boleh memperoleh 5 kilogram etak. Sebenarnya kemarau ni dia mari tepi sungai-sungai dia cari etok lah. Dia etok sebab bila-bila dia mandi-manda agak dia cari etok agak boleh buat sayur ke apa lah. Dia kepoh ni. Dia mudah untuk proses untuk masak, mudah. Etak lazimnya dijual pada harga RM5 sekilogram dan enak dimasak sebagai hidangan masak lemak, disalai atau direbus. Kecil tapi cukup untuk menggambarkan keindahan ibu kota Kuala Lumpur. Pameran seni miniatur oleh Galeri Kuala Lumpur berjaya menjadi pusat sehenti untuk mana-mana individu yang ingin mengenali ibu negara dengan lebih mendalam. Bertempat di Dataran Merdeka, ia nyata menjanjikan pengalaman berbeza buat pengunjung. Ikuti laporan wartawan Ain Syafiqah Zaki. Ini ialah talk about a history of Kuala Lumpur, the future and the past. So we have a 3D model. So you can have a look. We have a KLCC, TRX and the 118 tower is over here. Setiap model miniatur yang dipamerkan juga mengikut skala 1:1500 daripada saiz asal setiap bangunan. Menerusi tayangan video, The Spectacular City Model Show, pengunjung juga bakal mendapat pengetahuan mendalam mengenai keseluruhan kota raya Kuala Lumpur. Galeri unik ini bukan sahaja kaya dengan sejarah bangunan ikonik di ibu negara, bahkan juga tetap menyuntik elemen estetika moden dengan menampilkan sudut-sudut bergambar khas yang cantik. Selain daripada mini Kuala Lumpur yang kita lihat sebentar tadi, Street Pillar atau namanya Gerbang Berseri ini juga merupakan salah satu tarikan di sini. Tiangnya yang berwarna-warni menunjukkan perbezaan kebudayaan di Malaysia. Selesai menyelusuri kota raya, pengunjung juga boleh tenang sambil minum-minum dengan menikmati hidangan di kafe yang terletak di bahagian bawah galeri itu. Bagi orang ramai yang berminat untuk berkunjung ke sini, kemasukannya adalah percuma dan ianya dibuka setiap hari bermula dari jam 9 pagi hingga 6.30 petang. Ain Syafiqah Zaki melaporkan. Sukan C Kemboja, skuad bawah 22 tahun negara berangkat ke Phnom Penh pagi tadi dan hanya mempunyai tempoh sehari untuk menyesuaikan diri sebelum perlawanan pertama berdepan Laos esok. Cuaca panas dengan suhu boleh mencecah lebih 39 darjah Celsius ketika ini akan menjadi cabaran buat 20 pemain yang dipilih dalam senarai akhir yang baru diumumkan semalam. Penjaga gol utama Terengganu, Muhammad Rahadi Azli Rahalim, antara pemain yang digugurkan ekoran kecederaan dialaminya. Hampir 2 minggu menjalani latihan sejak 17 April lalu, Ella Varasen telah memilih 20 pemain terbaik yang akan dibawa ke Phnom Penh bagi memastikan ibu emas menjadi milik Malaysia. Sebelum ini, 25 pemain dipanggil ke kem latihan pusat. Namun disebabkan kecederaan, Ella Varasen terpaksa mengetepikan penjaga gol Rahadi Azli. Selain 4 lagi pemain digugurkan. 2 dari bahagian pertahanan, Fakrul Faris Aidi dan Muhammad Nazwin Muhammad Saleh. Seorang pemain tengah, Muhammad Syakimi Karim, serta seorang lagi membabitkan posisi penyerang, Muhammad Zarmin Ashraf Ismail. 9 daripada 20 pemain dipilih merupakan mereka yang berjaya membawa Malaysia ke separuh akhir di Sukan C Hanoi tahun lalu. Antara yang menarik pada edisi kali ini menyaksikan 4 pemain JDT2 turut memperkuatkan pasukan. Antaranya penjaring terbanyak Liga Premier 2022 Daryl Sham, selain penyerang berdarah kacukan Scotland yang bakal membuat penampilan pertama bersama kem muda negara Fergus Tierney. Malaysia akan membuka tirai perlawanan berdepan Laos di Visaka Stadium Phnom Penh pada jam 6 petang esok. Dalam pada itu, pemain sepak takraw lelaki negara menanam azam mengembalikan taring Malaysia di pentas Sukan C dengan menyasarkan matlamat mengembalikan pingat emas yang kali terakhir dimenangi pada 2017. Memang nampak sukar untuk keluar dari bayang-bayang negara gergasi takraw Thailand. Namun Malaysia tetap optimis acara tradisi regu dan regu berpasukan lelaki mampu sekali lagi dijadikan taruhan untuk mengejar emas. 4 tekong dan 3 apit kiri dipilih
dengan selebihnya diisi perejam melengkapkan skuad 12 pemain. Pemenang pingat emas Regu Sukan Asia 2018 Syahir Rosdi, Muhammad Zulkifli Abdul Razak dan Muhammad Azlan Alias antara yang disenaraikan bersama juara Regu Sukan SEA 2015 dan 2017 Muhammad Khairul Zaman Hamir Akbar. Juga menjadi sandaran pemain yang pernah meraih perak dan gangsa seperti Muhammad Afifuddin Muhammad Razali dan Mio Zulfika Man Amin. Thailand pun dah start bawa player-player muda. Macam sebelum ni kami main memang dia bawa player-player senior. Macam tahun ni kami tengok dia punya listing pun ada player muda, ada player senior. So peluang untuk dapat emas tu, peluang untuk dapat lawan dengan dia tu alhamdulillah semakin cerah. Sebab kami yang muda-muda ni, yang masih budak, dah lawan dia punya senior. So kat situ boleh kami fight. Sepak takraw yang dijadual menawarkan 22 pingat emas membuka tirainya 4 hari lagi di Olympic Stadium Centre, Phnom Penh. Baiklah, Hari Pekerja di Otumba, Mexico juga disambut sebagai Hari Keldai sejak 6 dekad lalu di mana ribuan orang berkumpul meraihkan jasa dan khidmat haiwan itu. Paparan festival tahunan itu mengakhiri Buletin Didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.